syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada hari ini satu permulaan lah pengenalan. Saya nak berkongsikan, saya bagi pihak Galeri Nur Raudah berkongsikan berkaitan dengan apakah itu Galeri Nur Raudah. Alhamdulillah, nama ni sebenarnya dah lama diilhamkan, dikongsikan lah. Dah lebih sejak 2012 saya rasa. Cuma baru kita munculkan, kongsikan ni Galeri Nur Raudah ni dan barang-barang asal Nabi SAW sekitar 2 tahun. Sekitar 2 tahun, bermula 2021. Jadi Alhamdulillah, sejak bermula penglibatan masyarakat untuk melihat barangan asal Nabi SAW ni, asal ni maksudnya barangan peribadi yang sebenar, bukan replika. Kalau barangan, sebab apa kita kalau dengar tahu itu barangan replika sekalipun, tapi kita dah boleh ingat Nabi dah cukup. Tak semesti melihat barangan yang sebenar. Tak tengok pun dah Islam, dah selawat. Tadi tujuan dikongsikan ni ialah untuk menambahkan ingatan kita kepada baginda Nabi SAW, menambahkan pengenalan, kecintaan, kerinduan, itu tahap itu kepada baginda Nabi SAW. Sebagai kenapa nak ingat, nak cinta, nak rindu Nabi ni sebagai merespon rindu Nabi kepada umat. Nabi rindu umat, Nabi sayang umat. Tiba-tiba umat tak respon, tak selawat. Macamlah kita cinta dengan seseorang, cinta tak berbalas. Boleh saya buat kiasan Nabi tunggu je, dan persen umat yang cinta tu sikit lagi, tak banyak. Okey, saya buat sikit anggaran Rakyat Malaysia ada 17 juta Islam yang melihat asar Nabi SAW ni, dan pergi ke maulid-maulid lah istilahnya. Kita tengok di Malaysia ramai. Tapi tahukah kita berapa anggaran dia? Sekitar 5%. Lagi 95% rakyat Malaysia belum lagi, bukan tak nak, belum lagi tahu, belum lagi dibawa, belum lagi diperkenalkan, belum lagi dibuat pencerahan untuk melihat dari dekat barangan asal Nabi SAW. Mereka sampai pergi jauh ke Turki, Museum Tokapi Turki, ada barang Nabi. Tapi rupanya kat Malaysia pun ada. Saya cakap bahasa ni sikit kat Malaysia pun ada. Yang di Malaysia ini, siapa pengasas dia, mempopularkannya, membawakannya ke Malaysia? Profesor Datuk Dr. Haji Amduman Ambung. Siapakah nak mentengahkan Prof ni di tengah masyarakat yang boleh dibanggakan oleh rakyat Malaysia di seluruh dunia? Dan orang datang sini ke Malaysia, orang boleh sebut-sebut, kalau dekat barang asal Nabi SAW yang peribadi, kalau nak lihat, lebih banyak koleksinya ialah di Malaysia. Tapi di mana? Kalau di Galeri Warisan Mar Terengganu, tempat simpanan sahaja, bukan untuk dikongsikan. Tapi Alhamdulillah, Allah buatkan di sini, di tengah-tengah center Semenanjung, dekat dengan bandar KL. Orang KL yang sibuk, busy sangat, tak sempat, ada masa. Border Ampang KL sekitar 10 minit, 5 minit pun sampai. Itulah maksud hikmah di sebalik kenapakah hikmahnya Allah membuatkan barangan asal Nabi Muhammad SAW ini berada di bandar Kuala Lumpur. Dan siapa-siapa pun boleh bawa melancong. Cuma kenapa orang tak tahu? Kemungkinan tak sampai kepada masyarakat umum. Dan sebenarnya barangan asal Nabi SAW ni dah bergelegar seluruh Malaysia di pameran-pameran, kalau kita pernah dengar. Cuma tak sampai, masyarakat tak rasa penting. Sensitivity masyarakat Islam belum lagi membuat-buat, belum lagi seronok, excited nak pergi tengok barang Nabi SAW. Tapi kalau Muzium Negara dah pergi, Muzium Diraja dah pergi, Muzium-muzium dah pergi, apakah salahnya kita sekali jenguk, touch, lihat barang Nabi SAW? Walaupun dia bukan sebenar, replika sekalipun dah cukup. Yang penting selawat, ingat Nabi tu. Betapalah barangan ini barangan yang sebenar. Dan orang yang membawanya, mengkajinya bukan sembarangan orang. Dan orangnya pun waktu hidup, Allahyarham Prof. Anwar ni dah tak ada, dah meninggal. Orang yang sangat humble. Kalau ditanya mana Prof di pameran-pameran PWTC, di Masjid Negeri Shah Alam dan sebagainya lah di Malaysia, mana Prof akan passing kepada
PA dia, setiausaha dia pergi. Dia nak menyuruh. Dia tak suka tunjulkan diri. Tapi itu orang tak kenal sangat. Jadi kita lah, saya rasa bertanggungjawab, dan kita semua bertanggungjawab lah untuk memperkenalkan Profesor ni, jasa Profesor ni untuk kita rakyat Malaysia kepada umat Islam, khususnya di Malaysia. Mudah-mudahan akan berkembang Islam tu, akan dilihat oleh masyarakat Islam sedunia, bahawa walaupun bukan negara Arab, tetapi rupanya Allah pilih rakyat Malaysia, bumi bertuah ini, adanya barang-barang asar Nabi SAW yang sebenar. Dan bahkan inilah yang sebenar dengan keberkatan. Kita ambil sebut keberkatan. Barang-barang Nabi inilah berselawat umat Islam di seluruh Malaysia berdoa, Allah lembutkan, Allah elakkan, Allah buangkan, Allah hindarkan kita daripada pelbagai mara bahaya, penyakit berjangkit dan sebagainya, dengan asbab keberkatan adanya barangan asal Nabi Muhammad SAW. Takkanlah kita nak tunggu Nabi muncul, tak mungkin. Nabi dah wafat. Memadai satu barang Nabi pun dah cukup. Selai rambut, satu serban pun dah cukup dah. Ini dah terlalu banyak. Kalau kita tengok Presiden Ramzan Kadyrov, Presiden Chechnya kan, dia hanya bawa mangkuk Nabi SAW. Itulah tabarruk namanya. Dia bawa mangkuk, menggunakan private jet dia, landing kat negara dia, rakyat dia berbaris untuk sama-sama berselawat kepada Nabi SAW. Hanya mangkuk satu saja, dia ta'zimkan istilahnya, memuliakan Nabi SAW. Jadi kita ni Allah bagi kat Malaysia, kat negara kita, barang-barang asal Nabi SAW ni agak banyak. Dan mengikut apa yang saya dimaklumkan lah, ada sekitar 40 lebih jenis barangan asal Nabi Muhammad SAW yang berkait dengan barang peribadi dan juga juzuk suci bagi Nabi SAW lah. Contoh macam rambut, janggut, darah bekam, X40 tu adalah bahagian badan Nabi SAW. Kalau asal ni bahagian barang-barang yang lain lah, serban, tongkat dan sebagainya. Okey, dan kita pun tak bawa semua, dan tempat kita sangat terhad. Sebab itu kita sedang mencari tempat-tempat yang lebih khusus, dan mungkin kita akan buat kerjasama dengan Jabatan Muzium Negara dan sebagainya. Dan baru ni juga pihak Muzium Negara Melaka pun ada datang melihat, melawat dan mengesahkan bahawa Prof. Abdul Manap Embong bukan manusia biasa, yang sangat istimewa dan dia dikenali. Okey, ini sebab untuk maslahat umum lah, bukan kita nak berkongsi lah, share. Saya tengok kat Indonesia ada muzium Rasulullah, dia orang dah buat besar juga, tapi kita taklah sampai ke peringkat muzium, cukup galeri. Antara keperluan galeri ni sekarang ni, tu saya offer kepada sesiapa lah yang direzekikan lebihan harta atau berlebihan rumah, bolehlah dikongsikan untuk kita menjadikan tempat barangan asal Nabi SAW tu diletakkan bagi kemudahan masyarakat Islam khususnya. Tapi tentulah tempat itu yang agak selesa lah. Tak, biasa kecil-kecil pun tak apa, kita terima. Sebab kita tak nak demand istilahnya, oh ni rumah kecil sangat, kita ambil. Kalau orang tu nak berinfak, mungkin untuk kegunaan tahfiz dan sebagainya, dan kita sangat terima mana-mana di kawasan, khususnya di kawasan Lemah Kelang lah, yang terdekat, sebagai kemudahan masyarakat Islam di Semenanjung lah untuk hadir melawat. Dan mudah-mudahan tempat tu agak mudah untuk dikunjungi bila parking dan sebagainya lah. Itulah antaranya. Dan apapun kita boleh bersembang, berbincang lah apa kaedah yang terbaik lah supaya masyarakat Islam. Dan satu lagi ialah tempat tu eloknya ialah tempat yang agak lapang, mudah untuk masyarakat tahu tempat tu. Tak sampai pergi ke pendalaman. Contoh lagi lah kan, katalah orang dengar pendalaman nak bagi juga ni ada sebab. Tak apa, kita kongsi. Banyak sangat keperluan-keperluan masyarakat Islam kan, untuk buat sekolah dan sebagainya, tapi tak tahu tempat mana nak diinfakkan. Kita ambil keberkatan bulan Ramadan ni. Mudah-mudahan pahala infak di bulan Ramadan, apa saja bentuknya, dengan siapa saja, Allah gandakan dan kita diterima oleh Allah sebagai amal ibadah. Sebelum tu saya kongsikan
daripada mula kita masuk, kita ambil bahagian juzuk suci baginda Nabi SAW. Pertama kita akan nampak janggut Nabi SAW dan rambut Nabi SAW. Dalam hadis Nabi SAW, al-kamakal, semasa Nabi bercukur dan bergunting, para sahabat ada keliling Nabi. Nabi tak panggil pun. Sahabat ni excited. Apa yang berkaitan dengan Nabi, mereka dekat. Rambut Nabi, janggut Nabi, mereka akan duduk terdekat dan bersusun tangan menadah rambut Nabi SAW. Nak disimpan. Dan Nabi selepas selesai bercukur, bergunting, Nabi akan bagi pada semua yang hadir. Semua dapat. Termasuk yang di belakang. Yang di belakang tu Nabi tak toleh pun. Tapi Nabi tahu. Mata Nabi SAW depan dan belakang sama. Sedangkan kalau ulama, para wali pun dipanggil kasyaf, Nabi lebih-lebih lagi lah. Jadi Nabi bagi pada semua, termasuk yang belakang. Nabi sebut, beri juga kepada yang di belakang. Akhirnya semua dapat. Selepas Nabi Muhammad SAW wafat, para sahabat bertebaran seluruh dunia, kembangkan Islam. 3/4 sahabat syahid di luar daripada negara Arab, kembangkan Islam. Sampai ke Nusantara semula Dan membawa barangan asar Nabi SAW masing-masing. Bawa rambut, ada bawa janggut, bawa tongkat, bawa serban. Dalam galeri warisan Mar ni ada 3 serban Nabi SAW. Ada 3 tongkat Nabi atau 4 tongkat Nabi SAW. Capal, tak silap saya, ada 3 juga. Satu di sini, satu di galeri warisan Mar, Terengganu, satu di Indonesia. Di Indonesia, tak silap saya, sekitar 30 juga set barangan asal Nabi SAW. Termasuk serban dan capal lah. Bermaksud ni pameran Prof Mandan ni beri untuk berpusing di bandar-bandar di seluruh Indonesia juga barangan asal Nabi SAW. Baik, seterusnya begitu juga kiaskanlah dengan barang-barang asal Nabi yang lain. Semuanya menunggu. Dan kebanyakannya barang-barang Nabi ni bukan Nabi macam kita lah, shopping sebagainya. Dihadiahkan oleh sahabat-sahabat ataupun tetamu yang hadir kepada Nabi SAW.